Hai semua. Okay, kali ini kita sambung untuk tajuk 4.2, subtopik 4.2 hukum set. So, membanding beza nombor nisbah dan nombor tak nisbah serta menghubungkaitkan set dengan nombor tak nisbah. Okay, anda telah mempelajari nombor nisbah, iaitu nombor yang boleh diukatkan dalam bentuk A per B ataupun kita kata dalam bentuk pecahan lah. Dengan keadaan A, B ialah integer dan B tidak boleh kosong. Okay, ingat apa-apa nombor, apa-apa pecahan, contohnya 1/0 ni tak boleh. Okay, sebab tu B tak boleh sama dengan kosong. Okay, nombor nisbah juga boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan. Seperti, okay, kalau 1/3, awak boleh tukar bentuk pecahan. Perpuluhan. Kalau awak tukar kalkulator, awak dapat 0.3333. So, nombor 33 ni berturutan, maksudnya dia tak akan stop. Okay, apakah perkaitan antara nombor nisbah dengan nombor tak nisbah? Okay, kita tengok. Okay, hasil daripada inquiry 4, dia dapati bahawa, okay, so yang ni awak boleh rujuk dalam buku teks awak. So, dekat sini Cikgu Syu akan terangkan dia punya hasil lah. Okay, yang pertama, nombor perpuluhan yang boleh ditukarkan kepada pecahan ialah nombor nisbah. Okay, maksudnya nombor puluhan tadi contohnya 0.3333 tu kan. Okay, dia boleh tukar pada 1/3. So, ni panggil nombor nisbah. Okay, yang kedua, nombor perpuluhan yang tidak boleh ditukar kepada pecahan ialah nombor tak nisbah. Okay, ada nombor yang tak boleh tukar. Contoh, selalu nombor yang tak bersama lah. Kalau nombor tak sama ni, selalunya tak ditukar. Okay. So, ini dikenali sebagai nombor tak nisbah. Okay, nombor dengan simbol radikal. Okay, jika nilainya ialah integer atau perpuluhan berulang, adalah bukan set. Okay, so simbol radikal tu yang macam mana? Okay, awak tengoklah buku teks awak. Cikgu Syu lupa nak copy. Simbol radikal adalah seperti berikut. Maksudnya ni bentuk set macam ni. Apa panggil punca kuasa kan? Okay, kalau ni punca kuasa 2, punca kuasa 3. So, ini dikenali sebagai simbol radikal. Okay, so kalau dikata jika nilainya ialah integer atau perpuluhan berulang adalah bukan set. Okay, so apa itu set? Okay, set ialah nombor dalam bentuk punca kuasa, iaitu macam ni. Okay, dengan A ialah sebarang integer positif. Okay, so dalam ni mesti positif. Contohnya punca kuasa 2. Okay, tidak boleh punca kuasa negatif 2 ni, tak boleh. Okay. Okay, set mempunyai bilangan perpuluhan yang tidak terhingga dan tidak berulang. Okay, sebagai contoh, kalau awak cari set 2, okay, bila tekan kalkulator, mana kalkulator aku show? Okay. Okay, set 2, awak akan dapat 1.414421352. Okay, nampak tak? Dekat sini tidak terhingga, maksudnya banyak dan stop, and then tidak berulang. Okay, nombor ni tidak berulang, macam yang ni berulang. Okay, ini dikenali sebagai set. Okay, so set A peringkat N. Contohnya, kalau ni set K4 ada punca kuasa 3, disebut sebagai set 4 peringkat 3. Okay, apabila suatu nombor tidak boleh dipermudah dengan menghapuskan punca kuasa, maka nombor tersebut dikategori sebagai set. Okay, contohnya set 2 tidak boleh dipermudah, maka set 2 ialah set lah. Okay, kalau set 4 ni, okay, punca kuasa 4 ni boleh dipermudahkan sebagai 2. Kan, kalau tekan kalkulator, dapat 2. So, punca kuasa 4 ni bukan set. Okay, itu maksud set. Okay, next kita tengok. Okay, apakah semua nombor dalam bentuk punca kuasa adalah set? Okay, perhatikan jadual berikut. Okay, set 3. Okay, kalau nak senang, punca kuasa 3 lah kan, sebelum kita nak cakap dia set ke tak. Okay, punca kuasa 3. Okay, bila awak tukar dalam bentuk perpuluhan, awak nampak dia nombor yang tidak berulang. So, dia lah set. Okay, punca kuasa 1/4. Awak dapat 1/4. Okay, dalam bentuk puluhan 0.5. So, dia bukan set. Okay. Okay, ni punca kuasa 3, 11. Okay, bila tekan kalkulator, awak dapat nombor ni tidak berulang. Kan? Okay, ni adalah set. Kalau yang ni punca kuasa 27, awak dapat 3. Dia ada bentuk perpuluhan. So, dia bukan set.
Okay, yang ni punca kuasa 5, 3 lah dalam ni. Awak dapat puluhan juga yang tidak berulang. So, dia lah cert. So, daripada jadual di atas, didapati bahawa cert mempunyai nombor perpuluhan yang tidak berulang. Oleh itu, cert ialah suatu nombor tak nisbah. Okay, so cert boleh juga dipanggil sebagai nombor tak nisbah. Okay, perpuluhan berulang contohnya, kita dapat 54.56, 56, 56. So, dia berulang. Okay, so kalau nampak kadang ada simbol titik 56 ni, maksudnya nak cakap yang nombor 56 ni berulang ataupun bentuk macam ni. Okay, kita tengok contoh 6. Tukarkan perpuluhan berulang yang berikut kepada pecahan. Okay, kalau nampak kat sini, yang berulang 67, 67, 67. So, kita boleh tukarkan kepada pecahan. Okay, sama juga yang B. 645, 645, 645. Okay, so kita tukarkan yang pertama dulu. Yang A ni, okay, kita katakan N sama dengan 0.67, 67, 67. Okay, ikut persamaan ni. So, soalan ni. Okay, lepas tu, kita darabkan dengan integer yang sesuai supaya bahagian perpuluhan berulang dapat dihapuskan. Okay, so dekat sini kita darab dengan 100. Okay, dua-dua darab 100. So, bila 100 darab N dapat 100N. So, yang ni darab 100. Okay, 1, 2. So, dapatlah 67, 67, 67. Okay, lepas tu, okay, ini persamaan yang pertama. Okay, yang ni yang kedua. So, persamaan yang kedua ni, tolak yang pertama iaitu 100N. 100N tolak dengan N. Okay, dapatlah 99N. Okay, lepas tu 67.6767 tolak dengan 0.676767. Okay, awak akan dapat 66.99933 kan. Okay, so kita boleh bundahkan kepada 67. So, dapatlah N tu 67/99. So, pecahan dia adalah yang ni lah, 67/99. Kalau tekan kalkulator, awak akan dapatlah 0.676767. Okay, yang B. Okay, yang B kita katakan A ni 12.645. Okay. Lepas tu kita pecahkan. A adalah 12 tambah N. So, N tu yang ni. Iaitu 12 tambah 0.645. 645. 645. So, ini kita katakan sebagai N. So, 12 tambah N. Okay, so kita selesaikan yang ni. Yang belakang ni. Okay, yang belakang ni, yang 12 ni. Biarkan dulu. Okay, so kaedah ni sama yang atas ni. Okay, yang pertama iaitu N sama dengan 0.645. 645. Ini yang pertama. Okay, lepas tu kita pemudahkan. So, maksudnya 1, 2, 3. So, maksudnya kita akan darab dengan 1000. Okay, dua-dua darab 1000. So, 1000 darab N dapat 1000N. 1000 darab yang ni akan dapat yang ni. Okay, lepas tu persamaan yang kedua ni tolak yang pertama. Jadi, 1000 tolak 1 dapat 999N. Okay, lepas tu yang ni. Okay, yang ni tolak yang ni. Okay, dapat berapa? 645. 645 tolak 0.45. Awak akan dapat 644.99999. So, maksudnya 645. Okay, lepas tu cari nilai N. Awak dapatlah 645/999. Okay, bila boleh kecilkan, kita kecilkan. So, dapat 215/333. Okay, so kita guna balik yang atas ni iaitu A sama dengan 12 tambah 215/333. So, maksudnya inilah dia punya pecahan. Okay, contoh 7. Tentukan sama ada yang berikut adalah cert atau bukan. Okay, beri alasan anda. Okay, kalau yang ni, dia nak tengok cert ke tak. So, ingat balik, kalau cert tu dia mesti, kalau kita tukarkan perpuluhan, dia tak ada nombor berulang. Okay. Okay, awak guna kalkulator. Gunakan kalkulator saintifik untuk mendapatkan nilai. So, bila tekan kalkulator, awak dapat 5. So, maksudnya, dia bukan cert kerana nilai integer. Okay. Lepas tu B. Okay, bila awak tekan kalkulator, awak dapat 2.6265278. Maksudnya nombor tidak berulang. So, maksudnya dia adalah cert. Okay, yang ni bukan cert. Okay, yang C. Oh, Cikgu Syul lupa nak ambil kot. Okay, untuk yang C.
Okay, bila awak tekan kalkulator 16/64 kuasa 4, awak akan dapat 0.7071067. So, jadi bila awak dapat ni kan, so maksudnya ini nombor yang tidak berulang. Jadi, yang nombor ni adalah kerana menghasilkan perpuluhan yang tidak berulang. Oh, dekat sini rupanya Cikgu Shu terlepas. Kita apa? Kita tengok contoh yang terakhir ni, contoh 8. Okay, adakah punca kuasa 4 ni sama dengan 2 darab dengan punca kuasa 4? Jelaskan. Okay, bila awak tekan kalkulator, punca kuasa 4 ni, okay, awak akan dapat 2 kan? Okay, sebab ini kalau tekan kalkulator, awak akan dapat direct 2, sorry. Kalau awak nak pemudahkan, awak tahu yang punca kuasa ni boleh tukar pada 1/2. So, 4 1/2. Okay, 4 ni 2 kuasa 2 kan. So, dapatlah 2 kuasa 1 iaitu 2. Tapi kalau tekan kalkulator dapat je 2. Kalau untuk yang ni, 2 ni didarab dengan punca kuasa 4. So, punca kuasa 4 ini adalah 2. So, 2 darab 2 dapat 4. So, maksudnya yang ni adalah tidak samalah. Okay. So, ini je lah untuk kali ni. So, jumpa lagi untuk next video. Okay, jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Terima kasih semua. Bye.